Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam sesi belajar desain logo untuk branding. Sebelum ni pun saya ada ajar juga desain part logo, tapi ni fokus kepada pemahaman anda tentang betapa pentingnya untuk develop branding ni. Supaya untuk pelanggan ataupun umum mudah kenal kepada jenama anda untuk bisnes, produk dan juga diri anda. So untuk mudahkan pelanggan bisnes anda untuk nak kenal anda, so kita kena create satu identity, so identity jenama ni dengan buat logo ataupun create logo, ikon untuk jenama ataupun branding anda. Kalau cerita pasal branding ni nanti saya akan explain part lain tentang pengenalan tentang cerita pasal branding ni. So yang ni lebih kepada development untuk logo. Seterusnya saya nak ajar anda bagaimana untuk create logo. Panduan untuk anda buat logo untuk bisnes anda. So untuk nak jadikan logo ni, untuk nak buat logo, anda kena buatlah dalam software Illustrator ni. Sebab tu saya sebenarnya tekankan kenapa anda perlu belajar untuk software grafik Adobe Illustrator ni, so bukan software lain. So nanti saya akan tunjukkan macam mana teknik untuk nak buat master logo. So seterusnya, daripada Illustrator ni, software ni, bila kita buat logo, dia akan menghasilkan satu logo yang kualiti yang cantik. Dan bila kita besarkan, dia tak pecah. Sebab ia dalam format vektor. Illustrator ni dia menghasilkan format vektor. Ada beberapa software yang menghasilkan format vektor ni. Nombor satu lah yang digunakan dalam industri ni adalah Adobe Illustrator. And then dia punya partner dia adalah Adobe Photoshop untuk edit gambar dan pelbagai efek design lah dekat Photoshop. Seterusnya dia akan memudahkan kita untuk kita buat design logo dalam pelbagai style, pelbagai design. Dia akan memudahkan kita software ni sebab dia ada support daripada segi elemen-elemen template, grafik, ikon-ikon, banyak sangat untuk kita buat design yang idea-idea yang best. Maksudnya macam kalau kita tak ada idea, kita ada part-part untuk ni, untuk support kita. So seterusnya, ini adalah yang paling penting, proses FA. FA ni short formnya adalah final artwork lah. So dalam proses design, dalam proses membuat design, anda akan menggunakan bahasa FA ni, final artwork. Ini adalah design yang dah last, yang memang dah kita dah kita dah save, kita akan letakkan coding FA, maksudnya final artwork. So setiap bab-bab belajar yang sebelum ni saya ada bagi tahu. Saya ada ajar macam mana cara nak save. Itu adalah dalam proses final artwork ataupun FA. So kita akan save dalam pelbagai format. Maksudnya format dari segi untuk AI sebagai master logo, EPS, kita akan save dalam format JPEG, kita akan boleh save dalam format PNG ataupun juga SVG, SVG. So seterusnya anda akan belajar teknik cara mudah untuk desain logo. Saya akan cuba ajar anda cara yang, maksudnya start untuk anda nak buat logo yang mudah-mudah sampai ke logo yang agak advance. Maksudnya lebih pada macam ada logo-logo yang efek, daripada simple-simple logo sampai ke logo-logo yang catchy. Alright, so daripada teknik ni nanti macam mana anda nak dapatkan idea. Contoh, maksudnya paling mudah anda akan search di Google, gunakan keyword-keyword yang ada kena mengena logo yang anda inginkan, and then anda boleh dapatkan ikon-ikon untuk membuat logo di template-template grafik yang saya dah bagi sebelum ni, terutama di freepik.com, allfreedownload.com, dan juga selepas itu
Inilah paling penting untuk nak menggerakkan anda buat design nanti. So anda kena wajib buat latihan ataupun sentiasa latih gunakan graphic tools untuk memudahkan anda nanti. So maksudnya setiap hari ada masa anda cuit dalam masa setengah jam ke 1 jam, dan setiap kali anda touch sahaja software ini, saya nak anda dapatkan satu ilmu. Maksudnya first gunakan arrow hitam ni. Ini paling penting. Setiap bab belajar saya ada terangkan, memang you all kena biasakan. Nanti kalau dah biasa, dah senang lah benda ni untuk klik nak alihkan ke apa ke, gunakan arrow hitam ni. Alright, so seterusnya saya nak tunjukkan kepada anda tentang jadikan master logo lah. Ini yang saya cakap tadi, anda kena save dalam beberapa format. So untuk sebelum save dalam format, anda jadikan master logo ni dalam beberapa kategori style. Maksudnya anda ada master logo yang memang berwarna, mudah bahasanya. Okey, ini adalah warna-warna yang terdapat dalam logo anda. Selain daripada logo yang berwarna, anda kena ada satu logo yang black and white, dan anda kena ada logo yang berwarna putih. Okey. So fungsi ini adalah secara general lah. Anda nak buat apa juga promosi, banner ke, banting online ke, offline ke, anda boleh gunakan yang berwarna. Tapi ada part-part mungkin bila especially melibatkan printing, sebenarnya anda perlu menggunakan warna solid black ni tadi. Contoh paling mudah adalah bila membuat untuk nak buat proses printing ke t-shirt, pakaian, merchandise, yang menggunakan silk screen, embroidery. So ini memerlukan jenis color spot color. So kita kena buat master dalam warna hitam. Daripada sini proses printing tu akan di-applykan lah ke warna-warna. Tapi masternya akan detect daripada sini. So mudah bahasanya anda kena prepare lah semua ni, senang. So lepas ni anda tak perlu risau lagi. Bila anda nak gunakan, bila ada logo nak menggunakan warna hitam, anda ambil ini, anda boleh bagi dekat sama ada supplier ataupun untuk kegunaan kita semasa nak buat promosi. Okey, so anda boleh refer nanti. Ini saya akan bagi artwork ni pada anda. So ini adalah contoh macam mana nak buat master logo. Anda boleh refer dekat DG ni. So ini adalah proses CMYK color, yang ni adalah Pantone. Proses CMYK ni adalah masa kita nak buat melibatkan printing, especially printing lah sebenarnya. Semua melibatkan printing, industri printing. Sebab tu saya cakap tadi, bersertanya software ni adalah untuk dalam industri ni. Kegunaannya relate dengan printer printing ni tadi, printing, company syarikat printing ni dengan mesin-mesin tu sekali. Kalau anda tengok biasa printer apa yang anda beli kat kedai tu, mesti ada 4 color kan, CMYK. Itulah dia sebenarnya. Asas printing ni, warna kod dia adalah CMYK. So anda kena keluarkan anda punya warna logo anda ikut pecahan ni. So maksudnya untuk kegunaan printing, bila anda warna DG ni kuning, dia adalah 100% yellow. Saya akan tunjukkan ini proses dia CMYK ni, nampak? Saya akan tunjukkan warna kuning. Saya detect sekejap. Sambil anda dengar saya punya penerangan, anda tengok juga apa yang saya buat, shortcut yang saya touch dekat software ni. Saya nak detect warna kuning ni, saya boleh pilih warna kuning kat sini, tapi optionnya saya boleh klik je gunakan eyedrop ni, detect color. Nampak dia akan keluar kat sini. So kalau kat sini kod dia yellow 100%, nampak tak? Dia tak 100%, so jadikan 100%. Ni percentage sebenarnya, nampak ada lambang persen kat sana. Jadikan dia 100%. So yellow 100%, inilah dia, yellow pure, warna kuning. So bila kita hantar proses ke printing, color code tadi printer akan detect inilah warna dia. Tak adalah maksudnya bila kita hantar dekat printer A, color dia yellow 100%, tapi bila kita hantar dekat printer B untuk printing lain, dia akan jadi warna kuning maybank pula, jadi macam tu. So bila kita tak ada code, problem jadi macam ni.
Okay, so akan lari kita punya identity, kita punya branding tu tadi, logo kita tadi. Faham kat sini Straight to the point-nya, anda kena prepare benda ni, logo master, dan keluarkan color guide, especially melibatkan untuk printing. Kalau permulaan bisnes anda tak ada melibatkan printing, okey, tapi walau macam pun bisnes kita nak kena, bisnes kita nak grow. So nak grow, kita kena prepare lah apa yang sepatutnya kita kena buat. Kalau tidak, ini melibatkan costing nanti Okey, so faham dekat sini inilah dia color code dia. Kalau tak ada sebenarnya saya boleh keluarkan dia punya palette ni. Ini saya boleh masukkan balik, tolak je, nampak macam ada transparent warna biru tu, letak je balik, klik. Semua ni berada dalam window, anda boleh cari. Okey, kiri dan kanan ni palette graphic tool dan graphic tool ni semuanya ada dekat window dan juga view. View ni kita nak tengok semua guideline, bounding, ruler. Okay, alright. So ini adalah proses untuk anda prepare anda punya branding logo. So anda tahu CMYK punya code kat sini. Jangan bagi, kalau anda nak pilih color, jangan ada color-color yang percentage yang berpoint-point tu. Maksudnya nampak nampak berterabur macam ni. Jangan, bagi dia solid. Kalau 83 anda sama ada nak buat 80 ataupun 59, bagi terus julat 60. 14 kalau anda nak bagi 15 ataupun ada 10. 2 tak payah. Maksudnya okey, bagi betul-betul julat dia punya color. Jangan bagi berterabur dia punya percentage tu tadi. Okey, so ini tentang proses apa yang anda kena buat lah nanti dekat logo anda. Macam ni tengok dia punya magenta 100%. Dia punya color, second color ni adalah tambah lagi 20% untuk cyan. Cyan ni adalah warna biru. Okey, mereka tengok kalau 100% cyan, inilah dia warna biru. Okey, kalau 100% magenta, dia adalah warna pink. 100% yellow, memang pure yellow lah, kuning lah. Okay, dan black dipanggil K. 100% black. So ini color code color dalam proses printing mana-mana pun. Okay, dekat printer anda yang anda beli tu. Okay, so ini adalah guna pakai standard dalam industri printing. Dia punya warna code color. So far anda faham penting benda ni. Okay, seterusnya ini adalah CMYK adalah untuk proses printing on paper, banner, banting semua. Pantone ni sebenarnya biasanya digunakan untuk color chart. Kadang-kadang anda mungkin nak colorkan anda punya bangunan, anda punya dinding, shop kedai anda. Okey, untuk warna dinding kedai anda melibatkan cat-cat ni spray, dia menggunakan Pantone. So anda kena cari color yang paling hampir, warna yang paling hampir dengan CMYK dalam Pantone punya warna. So untuk warna-warna ni, dia punya control dia dekat sini source library ni. Okey, so ada color untuk Pantone dengan CMYK. Okey, seterusnya tadi anda dah kenal berkenaan color code CMYK. Okey, so ini adalah color code untuk Pantone. Okey, Pantone ni sebenarnya digunakan warna-warna pada chart ataupun spray warna-warna luar selain daripada printing untuk paper ataupun injek banner tu tadi. Okey, so untuk gunakan untuk chart ataupun spray ni, dia tak ada keluarkan CMYK punya color code, dia panggil Pantone. So Pantone ni anda akan kena cari dalam color code yang paling hampir dengan CMYK lah. So untuk warna, anda boleh pergi dekat source library ni. Ini adalah semua sistem warna. Anda boleh pilih, dia dah bagi tema-tema ni untuk mudahkan anda juga. Pilih jenis warna apa, kalau celebration, apa dia punya color-color. Kalau anda tak ada idea, okey, anda boleh dapatkan kat sini. Okey, so ini adalah color books yang maksudnya ada Pantone. Yang coated, uncoated anda boleh pilih. Biasanya guna dua ni lah. Yang coated ni maksudnya dia ada ni, ada satu layer coated dalam cat punya ni lah, sistem color, dan uncoated. Okey, contoh kalau coated ni mungkin dia berkilat lah, contoh macam tu lah. Okey, so anda boleh dapatkan dekat sini. Ini actually macam saya cakap tadi, untuk color-color yang cat ataupun spray menggunakan Pantone.
Okey, seterusnya anda juga kalau anda boleh buat juga untuk production color guide. Okey, ini dalam proses black dan juga grey lah. Maksudnya kalau kuning ni kalau dijadikan convert dalam grey, dia akan jadi berapa persen. Maksudnya tengok saya katakan saya klik kuning ni, kita tukar ke dalam sistem grayscale, dia akan jadi gelabu, dia akan jadi 11%. Maksudnya macam tu. Kalau katakan pink ni convert ke grayscale, 30% dia punya black punya tone tu tadi. Okey, dan seterusnya ini adalah saya cakap tadi untuk premium item, sorry. Okey, print add ni maksudnya bila kita nak buat print atas surat khabar ataupun paper, contohkan paper dia ada color, ada yang bukan berwarna print. So kalau print yang bukan berwarna, dia akan jadi murah. So kita kena convert lah warna kita tadi, logo kita jadi macam ni. Dia jadi dalam proses one color. Walaupun dia ada tone, tapi dia still dalam proses one color untuk print add dekat sini. Okay, kita bagi guideline. And then seterusnya adalah biasanya macam saya cakap tadi, untuk black, solid black ni tadi, ini black and white ni, dia proses untuk premium item. Proses silk screen, apa lagi, embroidery untuk nak buat t-shirt, mark, baju, apa-apa jugalah yang printed melibatkan premium item. Ok, so anda kena lengkapkan at least. Kalau painter ni tak ada pun tak apa, at least anda dapatkan CMYK ataupun black ni, dua ni yang paling penting. Ok, so far faham melibatkan untuk panduan untuk membuat master logo ni. Ok, seterusnya format, save dalam pelbagai format ni. Ok, so untuk save dalam format ni, contoh katakan kita dah buat kita punya logo. Ok, saya copy Ctrl C, saya buka baru punya file, saya dalam FA perintang. Ok, ok, saya nak ambil dalam 800 pixel lah, saya gunakan pixel. Ok, so biasa 800 ni untuk kita nak buat dalam untuk online online pun mudah. Ok, kalau anda nak kecilkan pun boleh sikit, katakan saya ambil kecilkan sikit dalam 600, 500 lah. Ok, oops. Ok, saya alignkan dia. Untuk align, anda boleh pilih dua. Artboard ni dia punya warna putih ni lah dia akan setup ni. Ok, ok, dia akan kat tengah. Ok, ini proses untuk proses FA logo. Sambil-sambil anda dengar, anda tengok apa saya buat. Nampak? Untuk besarkan huruf, proses FA logo. Ok, so anda dah buat, katakan terpulang. Sekarang ni saya buat dokumen setup, katakan dah mulakan pixel ni, edit dia, saiz ruang kotak ni. Ok, artboard ni warna putih ni adalah macam paper lah. Ok, kita setup kita punya paper kita ni, papan lukisan kita ni, saiz dia adalah 500 pixel kali 500 pixel. Ok, so kalau anda nak tahu dalam sentimeter berapa 500 pixel ni, anda convert je lah, klik balik, klik free, nampak dia akan keluar dokumen setup ni kat atas ni. Klik dokumen setup, pergi sentimeter. Ok, so anda klik balik dokumen setup, anda akan dapat detect sentimeter. So berapa dia punya size dalam sentimeter ni, itu dia 17 kali 17 cm, lebih kurang satu pembaris tu dah dalam 30, so separuh lah dalam 6 inci macam tu. Satu pembaris lebih kurang dalam 12 inci dia punya panjang dia. Ok, 30 cm, so sekarang ni lebih kurang separuh lah besar dia. Ok, so proses dia. Ok, so sekarang ni proses save
logo anda dalam format AI. Okey, so ini belum save lagi save file. Okey, buat satu folder baru, master logo. Okey, Wandila. Okey, so anda kena buat lah apa logo, nama produk anda ataupun nama logo anda, nanti anda tulis lah Okey, so master logo Wandila. Okey, so ini dalam format AI yang anda sketch design anda. Okey, maksudnya anda ada file sebelum ni ketika nak sketch untuk design logo, yang tu save, yang tu part itu dalam yang anda sketch. Tapi bila dah betul-betul anda pilih yang mana anda nak, buat satu folder baru, copy elok-elok and then save. Lepas tu make sure semuanya kena create online lah, matikan tulisan tu maksudnya tak nak edit. Kalau nak edit balik, anda pergi dekat anda ada satu master, ataupun anda boleh buat dua master. Satu master yang boleh edit tulisan, satu lagi master yang tak boleh edit tulisan. Tapi lah dah masa nak buat apa, nak edit tulisan lagi kan. Okay, anda confirm, so anda kena matikan create online. Maksudnya tak boleh lagi ubah. Maksudnya kalau anda hantar ke mana-mana pun tulisan tu ada, dia dah matikan. So tak adalah isu font tak adalah susah nanti. Okey, maksudnya untuk nak matikan tulisan anda select je semua, anda pergi dekat type, klik dekat create online ni. Contoh kalau katakan ni. Okey, saya ambil contoh logo. Ada tak logo yang belum create online? Kebanyakan semua dah ada create online Okey, semua dah ada create online. Okey, untuk proses create online ni, maksudnya anda pergi dekat type, ini font. Okey, contoh katakan cakes and cookies. Okey, so matikan font ni, create online. Dalam bab belajar sebelum ni pun ada saya beritahu masa proses FA printing, final printing, betapa pentingnya create online ni. Dalam buku e-book belajar grafik tool pun ada saya ajar create online ni. Penting sangat-sangat adalah proses final. Okey, create online, nampak dia bukan lagi huruf yang anda boleh edit. Okey, saya undo balik Ctrl Z. Okey, nampak So maksudnya anda akan save satu part yang boleh edit teks, satu part lagi matikan terus. Ini bila masuk proses printing je, matikan font tu. Nampak dia tak boleh edit. Yang ni boleh edit lagi. Faham kat sini So ini font ni dah matikan teks. Tak ada isu lagi font tak ada ke bila anda akan buka dekat komputer lain, ataupun supplier akan buka anda punya logo. Okey, faham kat sini Okey, so dah save. Okey, yang kedua, save format. JPEG. Okey. Ini sebenarnya tak kisahlah apa pun, tak semestinya logo, apa-apa design yang you buat pun, okey. Konsepnya untuk nak convert ataupun nak save ke dalam JPEG ke PNG ke sama je. So dalam video-video lain pun saya ada beritahu Okey, so ini dalam AI. Lepas tu untuk nak save dalam format JPEG, anda pergi kat file. Ini cara paling mudah lah, paling mudah dan cepat. Save for web, alternate shift Ctrl S, shortcut key dia. Okey. So dia dah keluar kat dalam satu paparan macam ni. Okey, untuk nak convertkan dia, anda tengok dekat sini sebelah kanan ni. Dah ada pilihan G pun ada, JPEG ada, PNG ada, PNG 24 ada. PNG 24 ni maksudnya lagi cantik lah dia punya file lagi besar lah sikit dia punya file, tu je. Okey, so kalau katakan JPEG, klik JPEG dan quality make sure 100%. Okey, maximum. Maximum 100% lah tu. Okey, progress. Anda follow je.
macam ni apa saya buat ni. Nampak saya pun dia dah beritahu dah. Tadi kita buat 550 kan. ok, kalau dah setting ni, pastikan pilihan kalau JPEG lah, and then letakkan maksimum, itu je, and then save dekat folder yang kita save tadi, master logo. ok, so ini dalam proses save dalam format JPEG. ok, satu, save, done. Kedua, buat lagi save forward dalam proses dalam save untuk PNG. PNG ni biasa kalau untuk online lah. Kalau anda buat design untuk nak bagi ke siapa yang buat website, untuk ke blog ke apa-apa untuk online, boleh gunakan PNG juga. Ataupun ke apa-apa pun Facebook, dia boleh dua pilihan. Tinggal lagi PNG ni, dia boleh tak ada background belakang. Itu kelebihan dia tak ada warna putih tu. ok, kalau JPEG dia ada warna putih, nanti saya akan tunjukkan. ok, so PNG, ok, kalau kita nak transparent, kita kena klik transparent lah. Kalau tidak, dia akan putih. Sorry. ok, nampak? alright, so PNG kita terus buat transparent. ok, so tengah save. ok, so seterusnya kita dah ada 3 format. Lepas tu kita nak save pula lagi dalam format PDF. ok, dalam format PDF anda kena klik high quality print ni sebaiknya, and then ok, boleh tekan ni saja pun boleh, ataupun anda nak antik ni pun boleh. Maksudnya file tu tadi lagi kecil lah sikit sebenarnya, taklah berat sangat. ok, antik lah, senang ceritanya. mazhab yang saya ajar adalah anda boleh klik ataupun high quality print ni, dia ada pilihan biasa high quality print ataupun anda nak letak press quality, and then antik dekat Pixel Illustrator ni, save PDF. So PDF ni kegunaan dia pun boleh juga ke printing sebagai master selain daripada AI, dan mudahkan untuk anda boleh email, dan siapa-siapa pun boleh buka yang siapa yang ada aplikasi PDF lah. ok, so macam AI tak semua, tapi kalau printer-printer yang involved dalam advertising industry ni, dia kena ada lah. So dia boleh buka lah file AI tu. ok, so tadi anda dah save format PNG, 4 anda dah save format PDF. ok, 1, 2, 3, 4. Apa lagi? Save. Inilah yang paling pentingnya. ok, so 4 kategori ni. ok, kalau kita tengok balik dalam master logo, nampak anda ada 1, 2, 3, 4 master logo. So master logo ni akan diguna pakai ke anda punya material untuk promotion ataupun branding yang lain. ok, sekarang ni kita akan tunjukkan. Kita akan untuk nak ambil logo-logo yang tadi melibatkan JPEG ataupun PNG, dua ni you all kena import. Kalau nak ambil logo PNG dan JPEG format, anda kena import. So gunakan place. ok, ini kita nak ambil, ketika nak gunakan logo daripada JPEG. ok, anda place. Nampak? So JPEG file dia ada background putih. ok, so ini tak boleh ubah dah JPEG ni. Tak boleh edit dah ni. Ini boleh edit lagi. ok, seterusnya dalam format PNG, nampak? ok, so ini untuk nak buat ke dalam website ke, especially online. So anda boleh gunakan background online tu dan placekan logo anda. ok, so seterusnya tadi PDF tadi anda nak import pun boleh, place. No, sebab ni dalam format PDF. Sebenarnya ini dalam format PDF. ok, sorry, saya pangkah, saya no. ok, kita buka balik file tadi.
kita ada 4 ini master logo AI, dan anda import JPEG dengan PDF tadi. Yang ada background putih ni adalah JPEG. Save dalam format JPEG. Save dalam format PNG. Save dalam format PDF. Okey. PDF. Okey, so anda faham kat sini So tadi saya dah tunjukkan cara save PDF Untuk PDF, anda pergi file, save as kan dia. Save as, and then klik pada PDF ni. Okey. Okey. So seterusnya please import, ambil logo yang PNG. Dan PDF ini AI file dan PDF anda kena open lah. So PDF ni kalau anda buka, dua-dua ni boleh, tak ada masalah untuk hantar printing ini PDF file, ini adalah file. Okay. So saya kopikan, letak kat dalam ni. So PDF pun dia boleh transparent. Okay. So ada dua transparent kat sini. Kalau untuk printing anda gunakan yang PDF lah. Kalau untuk online anda gunakan yang PNG. Kalau yang tak nak background putih. Okey, faham kat sini So saya delete master logo. Okey, saya save as kan dia. Master logo make format. Okay, so far anda faham berkenaan master logo ni tadi Untuk color code anda boleh follow DG, saya ada bagi sampel dekat sini. Okay, and then untuk save dalam format, saya pernah tunjukkan dekat anda bagaimana cara. So anda dah senang hati, anda dah ada master logo yang boleh fleksibel di-applykan ke mana-mana. Kalau untuk printing yang besar-besar, gunakan
PDF ataupun AI file. Kalau untuk online, gunakan JPEG ataupun PNG. Alright, settle. Kita tutup case. Okey, seterusnya untuk teknik dapatkan idea dari Google. Okey, ini adalah contoh logo-logo yang terdapat. Maksudnya kalau anda bisnes melibatkan katakan makanan, anda boleh prefer lah cari logo fast food. Letakkan keyword fast food. Contoh katakan anda boleh tengok macam mana dia orang create dia punya logo-logo. Sebenarnya untuk macam fast food ni ataupun food ni, dia lebih kepada catchy lah design dia. Color dia, kalau anda tengok pun sendiri sebenarnya kebanyakannya color sebenarnya warna apa yang paling menonjol? Dah tentu warna merah. Okey. Dan juga warna kuning. So elemen kuning sebenarnya lebih kepada color food, dan warna merah ni adalah color attraction. Okay, so it is a combination ni sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok baik KFC, McDonald, Burger King, Subway, Wendy's, Burger King, apa lagi, kebanyakannya memang ada warna kuning. Sebab adalah attraction warna lebih kepada warna guideline untuk makanan lah, maksud psikologinya lah. Okey, spice. Okey, so itu untuk dapatkan idea logo. Kalau katakan anda produk anda kebanyakannya bisnes apa lagi, kosmetik. Okey, logo, branding, kosmetik. Dia moto color design dia moto smart lah, nampak elegan. Macam Zalora, Zawara lah, apa semua. Avon pun dulu logo tak macam ni, dia pun dia dah comeback balik ke macam ni punya style, smart. Okey. Ini maksudnya idea. Kalau tak ada idea, sebab anda bukannya dilahirkan sebagai creative designer, anda sekarang ni diajar secara teknikalnya. Okey, macam mana untuk kaedah untuk proses ni semua. Okey, so faham kat sini. Pergi ke Google, letakkan keyword apa yang ada kena-mengena dengan anda punya bisnes, ataupun produk tu tadilah. Food, apa lagi, kosmetik, apa lagi, healthy. Okey, nampak, untuk buat spa ke produk-produk healthy ni. Okey, untuk kecantikan, penjagaan diri, anda brief kat sini. So logo-logo ni semua anda akan buat di dalam Adobe Illustrator untuk memudahkan anda. Okey, so ini untuk dapatkan idea. Dan untuk dapatkan ikon-ikon ni, okey, anda perlu pergi ke freepik ataupun alfreedownload.com ataupun yang lain-lain. Tapi untuk mudahnya dekat sini pun dah beribu, dah nanti kan rambang mata. So tak payah buang-buang masa sebenarnya. Pergi je kat sini, cari apa yang sesuai untuk design logo anda. Okey, so kita ada dekat freepik. Okey, so type healthy. Okey, so anda dapatkan ikon-ikon dekat sini. Ini macam apa, Body Shop punya logo, anda boleh dapatkan. Okey, so tak nak memberatkan gambar-gambar ni, pilih yang vektor je. Vektor ni untuk kita edit lah, kita boleh edit. Klik vektor. Okey, so boleh ambil logo-logo ni. So saya dah ajar kebanyakan setiap bab dalam video-video cara penggunakan freepik. Ini teknik dia paling mudah. Okey, anda boleh pilih banyak ikon. Ini boleh bahkan healthy lah. Kalau macam kosmetik lah. Kalau kek lah, anda boleh ambil dia punya ikon dia. Okey. Okey, so
Okey, contoh logo branding kit. Okey, nampak? So ikon-ikon ni sebenarnya dia orang pun ambil juga dekat vektor-vektor template grafik ni lah. Okey. So anda akan tally dekat Google, anda tally design-design macam mana anda nak, konsep-konsep macam mana anda rasa yang anda suka. Okey, and then pergi cari ikon-ikon ni dekat vektor punya clip art grafik ni. So okey, nampak? Okey, so faham kat sini alright, settle. Dan yang paling penting, saya ulang balik tadi adalah anda kena wajib lah practice guna tool ni. Macam anda buat PowerPoint, Word, anda macam mana guna buat iklan dekat AB Ad, sama je. Okay, so kita kena practice, kena tahu. Okay, so far anda faham tentang macam mana untuk buat logo dan jadikan master logo dan proses FA ni. Okay, dan seterusnya macam mana anda nak buat logo tu tadi, dapatkan idea, dapatkan ikon template grafik. Ok, so bila dah anda siap logo-logo anda, mudah untuk anda applykan ke anda punya branding material. Ok, so saya tunjukkan kat sini. Ok, maksud saya tadi apa yang mudah untuk anda applykan tadi. Ok, contoh katakan, nampak ini logo yang dah siap. Anda dah siap logo anda. Okey. Daripada masuk logo, anda boleh applykan ke anda punya bahan-bahan promosi yang lain. Contoh kalau katakan ini nak buat stiker ataupun AB wall anda, ini adalah untuk nak buat name card. Okey. So applykan master logo anda tadi. Ke stiker. Okey. So macam produk-produk ni, contoh kalau katakan stiker ni, anda yang mana anda kena buatlah dia punya copywriting ni, dia punya tag-tag ni sebenarnya. Okey, akan apply ke banting. Okey, so logo, highlightkan logo ni, nampak? Kalau yang baru-baru produk anda, bila anda buat promotion di luar offline, okey, bila melibatkan printing, okey, highlightkan betul-betul besar logo anda. So bila orang ambil gambar ke apa and then boleh upload ke, nampak clear lah logo anda tu. Tapi kalau macam anda dah lama develop, orang dah kenal, tak apa, boleh letak kecil-kecil lah sebenarnya. Terpulang. Tapi ini saya punya pendapat saya, anda yang baru-baru highlightkan besar-besar logo anda tu tadi. Okey, so ini apply ke banting, dan ini untuk apa, foto cover Facebook. Ini untuk promosi di Facebook dekat wall post tu. Ini pun sama. Okey, nampak position anda punya branding, anda kena tetapkan lah. Semuanya standardizekan ke macam mana ke, nampak? Kalau katakan jenis gambar macam ni, anda akan letak di atas dengan dia punya tagline sekali. Okey, so position ke atas. Yang bertukar adalah bahagian design tu tadi. Nampak? So ini saya tunjukkan contoh-contoh bila anda dah create anda punya logo, anda dah senang hati dan anda dah ada masa logo, so boleh applykan branding anda, hint market anda dengan anda punya logo ataupun jenama anda tu tadi. Bagi orang tengok. Okey, bidara, ingat bidara je, ingat Galeries, ingat bidara je, ingat Galeries. Contoh, ini adalah flyer, ini adalah design kotak, ini adalah promotion. Bila anda buat promotion di luar, nampak? So saya rasa anda pun tahu yang mana dah buat design-design macam ni. Okey, ada kita punya beberapa banyak lah yang mana-mana dah buat design ni. Mungkin untuk upah satu design aja beratus-ratus, 200, 300 untuk satu produk. Design flyer saja dah 100. Okey, design logo je ada 200, design kotak je dah 200. Nampak tak anda spend?
Okay, kalau yang heavy macam ni pun kalau anda tak boleh buat, tak apa, at least yang mudah-mudah setakat flyer apa semua anda dah boleh buat sendiri sebenarnya sebab promotion ni kadang-kadang ada promotion yang terkejut. Okey, seterusnya apa lagi saya nak tunjuk kepada anda. Okey, yang ini tadi, ini saya cakap tadi yang anda kena prepare logo black and white. Nampak? Bila dia akan diguna pakai. Inilah dia masa dia. So boleh faham kenapa anda kena buat logo yang warna hitam, ada warna putih tu tadi. Bila melibatkan premium item lah, gift yang tadi. Okey, yang ini adalah contoh position anda punya branding. Nampak? Sama je. Bila banner banting atau kata banting, position dia standard di atas, contoh macam tu. Kalau banner position dia mungkin di sebelah kiri macam tu. Ini flyers. Okey, so ini saya nak bagi mudahkan faham pada anda. Okey, Novi punya produk. Nampak logo, highlightkan branding anda. So, bila anda ambil gambar pun nanti dia akan nampak lah. Boleh masukkan dekat untuk promosi yang lain. Ini name card, flyers. Okey, apa lagi? Okey, so bermula dengan logo, siapkan logo anda. Okey, ini dalam grayscale. Yang ni adalah full color lah, yang ni black and white. Okey, kalau black and white ni kalau katakan white ni, maksudnya bila anda paste warna hitam dia akan nampak macam ni. Kalau anda nak paste warna biru ataupun warna, anda boleh warnakan putih ataupun letakkan yang ikon ni warna. Maksudnya ini anda keluarkan guide ni untuk standardizekan anda punya promotion. Nampak? So name card, corporate name card. So untuk nak belajar name card, anda refer dekat video yang belajar buat design name card yang saya dah bagi tu. Okey, ini adalah outdoor branding. Okey, bila position untuk outdoor, nak buat anda punya signboard untuk kedai anda. Ini untuk promotion punya material lah, banner banting macam ni. Kalau katakan ini adalah corporate, tak ada apa-apa promotion, memang nak highlightkan logo macam ni, katakan untuk welcome. Yang ini melibatkan untuk promotion. Okey, ini adalah banner dan juga signboard. Apa lagi saya tunjukkan anda. So far hopefully bagi anda faham. Okey, nampak? Highlightkan logo, branding highlightkan logo, highlightkan branding. Ini akan pergi dekat merchandising premium item. Okey, ada part yang menggunakan full color ni. Ini menggunakan heat press. So heat press ni dia bolehlah guna full color, tapi cost dia agak mahal lah. Maksudnya kalau anda nak buat sikit-sikit boleh, bagi je logo full color tu, heat press tu tadi. So kelebihan dia lah untuk anda buat promosi yang cepat lah, ad hoc. Tapi untuk jangka masa panjang tak sesuai, dia akan luntur apa semua, tak cantik lah. Untuk event-event terkejut ke, sekadar untuk anda ada dulu barang-barang premium item ni, okey, boleh. Okey, hopefully anda faham dekat sini. Okey, seterusnya saya nak ajar anda untuk membuat logo lah. Nak tunjukkan teknik yang mudah. So macam ini adalah contoh design untuk membuat logo yang menggunakan konsepkan huruf. So anda kena cari huruf-huruf yang sesuai dengan tambahan-tambahan elemen dan grafik. Anda boleh tengok contoh kat sini. So logo-logo ni semua anda boleh nanti anda dapat boleh ungroup. Anda boleh ungroup, anda boleh relaikan. Anda nak tengok macam mana logo-logo ni dibuat. Okey, anda boleh relaikan, unggroupkan dia semua. Okey, nampak? Anda boleh pecahkan. Oh, macam ni rupanya dia buat. Okey, so at least anda tahu dan mudah faham. Saya undo balik. Okey, so untuk mendapatkan
logo-logo yang berkonsepkan menggunakan huruf. Okey, first kali anda kena carilah huruf-huruf Okey. So anda dah type perkataan yang anda inginkan, and then pergi dekat ini, character, ataupun control Y. Oh sorry, control Y pula, control T. Okey, so anda boleh pilih huruf-huruf ni. Contoh and then anda boleh asingkan juga sebenarnya untuk nak jadikan mudah anda kontrol. Okey, anda boleh type asing-asing. Klikkan dia. Okey, saya pusing dia. So asalnya tadi ini, so anda boleh buat asing-asing juga untuk mudahkan kita create lah bebas, untuk bebaskan kita. Itu versatile menggunakan Adobe Illustrator ni. Okey, so anda boleh pilih font yang lain, kombinasi tadi. Okey. Okey, bagaimana nak dapatkan font-font yang cantik? Saya pun dah bagi tahu anda sebelum ni cara dia. Okey, dapatkan di www.dafont.com ataupun 1001.com. Okey, so anda boleh pilih dekat sini huruf-huruf yang menarik melibatkan fancy, techno. Okey, kalau anda nak mudah, anda boleh pergi dekat various ni, so dia akan keluar berbagai terus lah, maksudnya kategori variasi tu tadi. Dia terus keluar macam-macam lah. So faham so cara dia download saya dah ajar sebelum ni untuk gunakan penggunaan dia. Okey, contoh kalau katakan ini sebenarnya saya semua Ana punya ni. Okey, tak apa, mari kita tengok cara dia untuk dapatkan font-font ni. Download, nampak dia akan download menggunakan zip file. Sebab tu saya suruh pada awal-awal lagi anda sediakan, ataupun siapa yang tak ada zip, aplikasi zip ni, software zip ni, pergi dekat unzipper.com. Okey, dah download, dah habis, dan anda klik buka. Sebenarnya dia akan download di download folder anda lah dekat komputer anda, hard disk. Okey, so ini cara paling cepat nanya. Anda dah buka. Okey, double klik je, double klik dekat TTF ni. Okey, so install. Okey, kalau dah angkat, pergi dekat Illustrator. Ingat Momo tadi. Okey, cek Momo. Tu Momo. Okey, so inilah dia. Faham brand. Okey, so ini kaedah untuk
membuat logo dengan menggunakan teks. Okey, so anda boleh lah tukar tambah lah untuk nak mencantikkan dia. So boleh buat split-split. Okey, ini saya tunjukkan setelah nak buat design logo tu tadi. Okey, so anda boleh applykan dekat t-shirt design-design lah tadi. Okey, so far faham untuk part ni. Okey, seterusnya saya tunjukkan anda contoh-contoh design logo kombinasi di antara huruf dan juga bentuk. So dekat sini pun anda lagi kena kreatif lah sebenarnya. So ikon-ikon ni semua anda boleh ambil di di prepick. Okey, untuk logo-logo Hotlink ni saya ada tunjukkan dekat cara guna AI ataupun dekat cara design logo. So anda boleh prefer dekat cara design logo part 1 dulu sebelum ni. Macam mana nak buat logo Hotlink ni Subway ni saya ada tunjukkan. Okey, saya tunjukkan tak apa, saya tunjukkan lagi sekali lah. Contoh kalau katakan kita nak dapatkan layer-layer buat bentuk macam Subway ni. Okey, Subway. Cari huruf. Kalau anda tak keluar full, make sure klik dekat sini hide option ni dia akan pendek, and then klik full show option. Klik dekat yang arrow kecil ni, triangle ni, putih ni. Okay, klik and then show option, dia akan keluar full punya template lah. Okay, so Okey, untuk dapatkan 2 kali layer ni, anda boleh refer juga, saya ulang balik tadi dekat cara teknik buat logo yang part 1 saya ulang lagi kat sini, sekali kat sini. Dia mesti ada 2 layer. Maksudnya bawah sekali adalah layer warna hijau. So jadikan dia outline untuk nak besarkan dia. Nampak? Kita tebalkan font tu. Jangan sampai hilang bentuk lah. And then okay, bila jadi macam ni, pesannya dia ada di belakang. Okay, untuk ke depan ke belakang, apa-apa pun anda buat design nanti, klik dan yang depan ni, pergi dekat right click, klik atas, right click, arrange, send to back. Nampak dia ada bring to front, send to back. Ini adalah control untuk ke depan ke belakang lah. Right click je image yang atas sekali tu, send to back. Nampak? Okay, so bila kita masukkan, kita akan nampak dia punya tu. Tara. Okay, ini ketika warna kuning, kita boleh colorkan dia kuning. Okay, so hijau dia tak cukup pekat, adjust lagi. Ingat, untuk adjust warna, make sure, saya dah sebelum ni pun saya dah bagi tahu setiap design-design bab belajar design dalam video-video tersebut, cara guna warna, outline ataupun fill. So kita nak adjust warna hijau bagi tebal, kita kena klik lah warna hijau ni di atas, baru kita boleh edit. So untuk nak tebalkan outline, pergi dekat stroke ni atas ni ataupun dekat sini. Ini adalah panel untuk edit outline ataupun yang bar yang cepat punya, dia dekat atas ni, dia akan keluar automatik. Pun boleh juga nampak. Okay, so faham so saya nak tebalkan warna, pergi dekat CMYK color untuk control tadi. Okay, so anda pun boleh klik dekat sini, gunakan eyedrop ni.
Lepas tu nanti anda adjust balik lah dekat sini. Untuk nak cepat, detect yang mana yang agak gelap. Okey, boleh adjust balik kat sini. 30, 60 over 80, tak cantik, 90. ok, susah pun anda boleh detect klik airdrop ni, klik warna hijau ni. So tebalkan balik. Yang ni anda colorkan. ok, so subway. So kalau rasa nak rapatkan lagi pun boleh, anda select, pergi dekat font icon dia tadi. ok, rapatkan dia. So nak kuruskan dia. Inilah untuk edit semua apa-apa juga yang kita nak edit untuk melibatkan teks. Inilah dia punya palette dia, panel dia. 90. ok, lagi kurus. ok, tak nak, naikkan sikit, 90%. 90% kurus sangat. 90%. Yang ini kalau 100 dia akan lagi jarak. Kalau nak lagi rapat, tekan yang negatif. ok, so kalau arrow ni anda kena lukis lah gunakan pen tool. ok, so ini contoh and then nak matikan huruf, pergi dekat type, create outline. So ini dah tak boleh edit, ini boleh edit lagi. ok, so anda ada dua kat sini. ok, so ini adalah contoh logo kombinasi. Untuk nak buat masukkan logo bulat ni apa semua, saya dah ajar dalam penggunaan tools Adobe Illustrator. Anda boleh refer lah. Dekat dalam buku pun ada juga untuk macam mana nak buat font yang bulat apa semua. ok, nak dapatkan lengkuk ni, untuk nak macam logo holding ni. ok, ok, so seterusnya ini adalah contoh logo kombinasi teks dan icon. ok, so icon-icon ni anda boleh dapatkan di prepick. ok, nampak macam Honda, Apple. Ini bila anda nak buat logo anda yang ada icon. ok, so boleh macam ni. ok, so ini semua saya bagi dalam AI format, so anda boleh edit semuanya. ok, ini contoh logo text icon juga, beberapa pilihan. So nanti masa anda buat design logo, anda buatlah beberapa option. ok, and then pilih yang mana yang cantik. Nampak lukis ada sati, letakkan icon, icon di atas, di bawah, di tepi, buatkan. So anda, ini saya bagi, so anda boleh group, anda tengok macam mana saya buat benda ni. Ini konsep macam tadilah, macam subway tadi konsepnya. ok, colorkan gradient apa semua. So tools ni untuk nak masukkan warna, saya ada ajar dalam anda refer balik dekat cara belajar menggunakan Adobe Illustrator dan juga buku. So kaedah pelajarannya, apa juga bab-bab design video, teknik nak buat design t-shirt ke apa ke, back tu balik refer bila anda tak tahu guna dia punya tools dekat buku dan juga video, guna cara guna Adobe Illustrator. ok guys, so kita jumpa lagi dalam next punya sesi cara buat logo yang lain. Yang ini saya akan tunjukkan nanti macam mana nak buat teknik-teknik logo yang lain tu dalam part video seterusnya. ok, alright, jumpa lagi, bye bye.